Sagan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan CS249 Grup 3A akan membentangkan konsep insan iaitu kejadian manusia dari aspek agama dan falsafah. Apakah maksud insan? Insan berasal daripada perkataan bahasa Arab yang membawa maksud manusia. Dan apakah pula definisi manusia? Manusia dalam Kamus Dewan Bahasa didefinisikan sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan akal fikiran yang sempurna. Seterusnya dari segi istilah, apakah manusia dari segi istilah? Dari segi istilah, perkataan manusia berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu manu yang membawa maksud berfikiran dan berakal budi. Dari segi bahasa Inggeris pula iaitu human yang berasal daripada perkataan Latin humo yang membawa maksud yang dilahirkan dari tanah. Dan yang terakhir dari segi etimologi, apakah manusia atau insan itu dari segi etimologi? Manusia atau insan itu adalah hormat, lemah lembut dan pelupa. Seterusnya, kita lihat pula dari segi konsep kejadian manusia. Apakah kejadian manusia ini? Apakah yang dapat kita pelajari? Terdapat perdebatan, perbincangan dan hujah dari segala cabang dan pelbagai aspek. Antaranya dari segi agama yang terdiri daripada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian dan Konfusius. Dari segi falsafah pula, kita dapat lihat adanya para sastrawan, ahli-ahli falsafah dengan hujah mereka, dengan sumber yang mereka kaji dan perbincangan antara mereka. Dari segi sains pula, kita dapat lihat adanya jasmani, intelek dan emosi. Secara ringkasnya, apa yang kita tahu adanya persamaan dan perbezaan antara ketiga-tiga aspek tersebut yang akan kita lihat sebentar nanti. Penciptaan manusia mengikut pandangan ahli falsafah. Ahli falsafah yang pertama ialah Plato. Beliau telah mengulas mengenai para dewa telah melakukan eksperimen terhadap logam yang bermula dengan emas dan berakhir dengan besi dalam menciptakan manusia. Oleh itu, menurut Plato, keturunan manusia adalah berasal daripada besi. Ahli falsafah yang kedua ialah Aristotle. Aristotle berpendapat bahawa penciptaan manusia adalah melalui kaedah embriologi. Menurutnya, apabila sperma lelaki bercampur dengan darah haid perempuan yang bergumpal, maka terciptalah manusia. Sperma manusia dikatakan mengandungi homunculus atau manusia bersaiz mikroskopik yang lengkap dan kemudiannya akan berkembang di dalam rahim. Pada tahun 1775, pendapat Aristotle mengenai homunculus ini akhirnya berjaya dinafikan oleh saintis Itali iaitu Spallanzani apabila dia berjaya membuktikan bahawa yang terlibat dalam pembentukan embrio ialah sperma dan juga ovum. Seterusnya, ahli falsafah Robert Charles Darwin. Pendapat Darwin mengenai penciptaan manusia ini telah menimbulkan kontroversi pada suatu ketika dahulu. Beliau telah mengemukakan teorinya yang dinamakan teori evolusi kehidupan, di mana berdasarkan teori ini, manusia dikatakan berasal daripada keturunan monyet. Teori ini juga menjelaskan bahawa
tumbuhan dan juga haiwan yang wujud pada hari ini berasal daripada kehidupan purba yang telah berevolusi sejak jutaan tahun lalu. Mengenai penciptaan manusia, Darwin menyatakan bahawa manusia tidak wujud pada jutaan tahun lalu. Sebaliknya, yang wujud pada zaman purba itu ialah spesies monyet primat. Disebabkan oleh zaman yang berputar dalam masa yang amat lama sehingga menjangkau jutaan tahun, menyebabkan spesies monyet ini berevolusi menjadi makhluk separuh manusia, separuh monyet, dan seterusnya perlahan-lahan beransur-ansur menjadi manusia moden pada hari ini. Seterusnya, penciptaan manusia mengikut pandangan sains. Ahli sains lebih cenderung untuk menyatakan pandangan mereka mengenai sesuatu yang boleh dilihat dan dikaji. Sekiranya perkara itu tidak dapat dilihat dan dikaji, mereka sukar untuk mempercayainya. Mengenai penciptaan manusia, kajian sains menyatakan manusia ialah individu yang terdiri daripada sel daging, tulang, saraf, darah dan lain-lain yang membentuk jasad. Manusia terjadi melalui proses evolusi yang bermula dengan satu sel, di mana bermula dengan proses pencantuman antara sperma dan ovum, lalu membentuk zygote, embrio, fetus dan juga bayi. Teori sains menggariskan bahawa bayi di dalam kandungan akan melalui 3 peringkat, iaitu peringkat pertama ialah pre-embryonic, peringkat kedua embryonik dan peringkat yang terakhir ialah fetus. Pada peringkat pre-embryonic, zygote akan tumbuh membesar melalui proses pembelahan sel. Hasil daripada proses pembelahan sel ini akan membentuk segumpalan sel yang dinamakan morula. Morula ini juga akan melalui proses pembelahan sel secara berterusan, yang mana kemudiannya akan membenamkan dirinya pada dinding rahim. Apabila pertumbuhan zygote ini semakin membesar, sel-sel yang membentuk zygote tadi akan menyusun diri mereka untuk membentuk 3 lapisan. Peringkat yang kedua ialah peringkat embryonik. Pada peringkat ini, bayi di dalam kandungan dipanggil sebagai embrio dan peringkat ini akan berlangsung selama 5 minggu setengah. Pada peringkat ini, saiz bayi adalah sebesar sebiji kacang hijau dan akan kelihatan seperti gumpalan darah ketika ultrasound dijalankan. Organ dan juga sistem tubuh bayi sudah mula terbentuk hasil daripada lapisan-lapisan sel yang terbentuk pada peringkat pre-embryonic. Pada minggu yang pertama, embrio akan terus berkembang untuk membentuk otak, saraf tunjang, hati dan juga saluran pencernaan. Sementara itu, pada minggu yang kedua, pertumbuhan kedua belah tangan dan juga kaki sudah dapat dilihat tetapi tidak jelas. Peringkat yang ketiga dan juga yang terakhir ialah peringkat fetus. Pada peringkat ini, bayi di dalam kandungan dipanggil sebagai fetus dan peringkat ini akan bermula pada minggu ke-11 kehamilan. Ciri khusus bayi pada peringkat ini ialah keadaan fetus yang sudah kelihatan menyerupai manusia yang sempurna. Walaupun pada awal kejadiannya hanyalah sepanjang 3 cm, kesemua organ fetus sudah boleh dilihat. Peringkat ini akan berlangsung lebih kurang 30 minggu dan perkembangannya akan berterusan sehingga ke minggu kelahiran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses kejadian manusia mengikut pandangan agama Islam. Di dalam Al-Quran ada menerangkan tentang proses kejadian manusia dengan jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ia menjadikan manusia dengan penuh perancangan. Dalam ayat Al-Quran juga telah membuktikan bahawa Allah ia menjadikan manusia dalam bentuk sempurna dan elok. Dalam ayat Al-Quran ada membuktikan bahawa Allah telah mencipta manusia dengan sempurna dan elok. Ada dalam ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-12 hingga 14 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari satu saripati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, iaitu rahim. Kemudian
Air mani itu kami gantikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang bentuk lain. Mengikut pandangan Islam, ada beberapa jenis bentuk penciptaan manusia. Yang pertama, penciptaan Nabi Adam. Yang kedua, penciptaan Hawa, iaitu isteri kepada Nabi Adam. Dan yang ketiga ialah penciptaan zuriat Nabi Adam, iaitu seluruh manusia, seperti kita semua yang hidup di dunia ini. Yang pertama, penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT yang terdiri daripada beberapa jenis tanah. Yang pertama, tanah ini dinamakan turab, iaitu tanah. Yang kedua, tin al-lazib, iaitu tanah yang melekat. Seterusnya, tin, iaitu saripati tanah. Seterusnya, hamak masnun, iaitu tanah yang berbau. Dan seterusnya, salsal, iaitu tanah keras. Penciptaan Nabi Adam ini dia bermula dengan tanah, iaitu turab. Kemudian tanah ini dicampur dengan air. Lalu jadilah ia tanah jad yang dipanggil tin. Seterusnya, apabila tanah iaitu kering, ia bertukar menjadi warna kehitaman yang dipanggil hamak masun. Akhirnya ia bertukar menjadi tanah liat yang kering seperti tembikar. Kemudian Allah SWT tiupkan roh yang menjadikan Nabi Adam sebagai manusia. Apabila roh memasuki bahagian matanya, Nabi Adam dia dapat melihat buah-buahan. Dia dapat melihat dengan jelas buah-buahan yang ada di syurga. Allah SWT menciptakan malaikat dengan cahaya, penciptaan syaitan dengan api, dan juga penciptaan Nabi Adam dengan tanah. Dan pada sini kita boleh tengok perwatakan mereka semua berbeza mengikut asal kejadian. Seterusnya, penciptaan Hawa. Hawa merupakan isteri kepada Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah SWT daripada sebahagian daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Hal ini dapat dibuktikan melalui surah Az-Zumar ayat yang ke-6 yang bermaksud, ia menciptakan kamu dari diri yang satu, iaitu Nabi Adam. Kemudian ia menjadikan daripadanya isterinya, iaitu Hawa. Yang ketiga ni penciptaan zuriat Nabi Adam lah, iaitu seluruh manusia, termasuk kita sendiri, manusia yang hidup di bumi ini. Penciptaan anak cucu Nabi Adam ni dia terdiri daripada nutfah. Nutfah iaitu air mani. Proses kejadian manusia terdapat ada beberapa peringkat lah. Yang pertama, penyatuan air mani, iaitu dipanggil nutfah. Pada peringkat ini berlaku persenyawaan antara benih si suami dan juga si isteri, iaitu gamet dan juga zygote. Nutfah lelaki dengan perempuan dia bercampur sehingga menjadi sebati. Yang kedua iaitu alaqah, iaitu segumpal darah. Pada peringkat ini dia berlaku pada hari ke-7 hingga hari yang ke-21. Selepas tu berlaku mudirah, iaitu seketul daging pada minggu ke-4 hingga minggu ke-6. Kemudian proses izham, iaitu proses pembentukan tulang, dan seterusnya pembentukan izham lahmu, iaitu tulang yang dibaluti daging. Selepas proses izham lam ni, berlakulah proses nafkhur ruh. Nafkhur ruh ni, waktu proses ni berlaku, Allah SWT dia meniupkan roh ke dalam jasad manusia. Kemudian rupa bentuk manusia berlaku. Yang rupa bentuk manusia berlaku ni yang dipanggil nash'ah khalqan akhar. Akhir sekali terbentuklah seorang bayi yang keluar daripada perut ibu mengandung setelah menjalani proses-proses kejadian yang saya sebutkan tadi. Di dalam ayat Al-Quran juga banyak lagi ayat yang Allah menegaskan bahawa proses kejadian manusia ni berlaku daripada air mani sehingga menjadi bayi. Selepas proses pembentukan tubuh badan dalam manusia bermula dengan bayi, kemudian kanak-kanak, pemuda, dewasa dan juga orang tua. Untuk proses manusia mengikut pandangan agama Kristian, mereka berpandukan kitab mereka, iaitu kitab Bible. Dalam kitab Bible ada nyatakan bahawa manusia pertama yang diciptakan ialah Nabi Adam, iaitu diciptakan daripada tanah. Kalau dalam Al-Quran tak dinyatakan pun bila proses penciptaan Nabi Adam tu ambil masa bila.
Tapi kalau untuk agama Kristian, mereka percaya proses penciptaan Nabi Adam diambil masa sehari suntuk, iaitu pada hari ke-6 selepas penciptaan isi alam, seperti yang dijelaskan oleh Genesis 1:7. Menurut Genesis, pada hari yang berikutnya, iaitu hari ke-7, Tuhan akan berehat. Hal ini dia menggambarkan bahawa Tuhan ni bersifat lemah dan bertentangan dengan sifat Tuhan yang agung dan juga berkuasa. Selain daripada tu, dalam kitab Bible juga ada nyatakan bahawa seseorang yang mati, dia akan melibatkan roh dan juga jasad. So dia akan kembali kepada posisi asal, iaitu roh dia kembali menemui Tuhan dan juga jasad kembali kepada tanah. Dalam kitab Bible juga dia menjelaskan bahawa asas penciptaan setiap makhluk Tuhan ni daripada tanah, seperti manusia juga. Dalam bab Genesis dalam kitab Bible tu, penganut agama Kristian dia percaya bahawa manusia ni diciptakan daripada imej Tuhan. Dia orang anggap manusia ni jadi daripada jasad dan juga roh manusia, dan diciptakan untuk menebus rasa warisan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan juga Hawa semasa mereka di syurga. Pandangan agama Kristian dengan Islam ni dia ada persamaan lah dalam penciptaan manusia, sebab agama Kristian dan Islam ni dia ajaran tauhid yang datang daripada Allah juga. Tapi namun begitu, dia berlaku kalau dalam kitab Bible ni berlaku tokok tambah daripada Al-Quran. Seterusnya, apabila berlaku unsur falsafah Yunani dengan Yahudi kuno ke dalam ajaran agama Kristian tu, tasawur Kristian ni dia berubah kepada tasawur tauhid, daripada tasawur Kristian kepada tasawur tauhid. Lepas tu pandangan-pandangan Plotinus ni berkenaan manusia macam homunculus disebabkan oleh kemasukan falsafah Yunani seperti falsafah Aristotle lah. Lepas tu kemasukan falsafah Yunani ni dia dapat mengubah tanggapan penganut agama Kristian terhadap manusia dan juga tanggapan terhadap agama Kristian secara keseluruhan yang mengundang penentangan di antara ajaran agama dengan ajaran akal. Lepas tu pandangan manusia kepada penciptaan manusia pada zaman falsafah Yunani ni diguna lama, bertahun-tahun, sehingga daripada zaman pertengahan kepada zaman yang lebih maju. So apabila berlakunya perubahan pada beberapa zaman ni, pandangan seperti tasawur barat pada permulaan era moden ni, maka kefahaman konsep manusia juga berubah terhadap pandangan ni, sehingga kan masyarakat Kristian ni juga dia was-was dengan pandangan agama Kristian terhadap penciptaan makhluk ni. Contohnya macam ajaran Kristian dia nyatakan bahawa Tuhan ni dia menciptakan beberapa makhluk, lalu dapat menghasilkan pelbagai makhluk setelah berlakunya kacukan. Penerangan ni tak saintifik. Lepas tu dia dapat mempengaruhi kepercayaan agama Kristian. Penjelasan ni tak dapat beri kepuasan kepada masyarakat barat moden. Lepas tu yang terdedah dengan pemikiran logical positivism. So kegagalan hak agama dalam perbincangan isu pasal ni ialah hasil daripada tokok tambah, lepas tu dengan penyelewengan terhadap agama tu sendiri. Kitab Bible yang telah dimanipulasi pun tak dapat jawab persoalan saintifik, sebabnya berlaku banyak sangat tokok tambah sehingga menjadikan keaslian kitab tu semakin hilang. So banyak perkara yang tidak searus dengan kajian saintifik disebabkan oleh bukan semua di dalam kitab Bible tu adalah wahyu Tuhan. Pandangan agama Kristian mengenai asal-usul dengan penciptaan manusia ni dia dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang berubah dari satu zaman ke zaman yang lain. Persepsi itu sering dikaitkan dengan perkembangan falsafah serta pegangan agama oleh sesebuah tamadun tersebut. Bermula dengan penciptaan manusia, lepas tu beralih kepada pandangan falsafah Aristotle pada zaman Yunani dan juga Rom. Selepas tu beralih kepada penciptaan manusia oleh Tuhan.
dan dibawa agama Kristian sehinggalah ke zaman moden. Namun begitu, tak semua masyarakat kat barat mempunyai pandangan ni, mempercayai pandangan ni. Sehinggalah pada zaman ni pun masih ramai lagi masyarakat yang berpegang pada ajaran agama Kristian yang menyebabkan mereka memisahkan keimanan mereka dalam agama dan kehidupan mereka. Okey, apa pula pandangan mengikut agama Hindu tentang kejadian manusia ni? Agama Hindu pula percaya bahawa alam semesta ni dicipta dalam suatu proses yang sangat panjang. Pada mulanya, alam ni kosong. Ia sering disebut sebagai zaman duk tan haraparan-paran an rawang an ruwung, yang bermaksud ketika itu belum ada apa-apa dan semuanya belum menentu. Pada masa itu, yang ada hanyalah Tuhan. Unsur utama yang diciptakan oleh Tuhan disebut purusa, iaitu roh sebagai asas yang menghidupkan segala makhluk. Sama ada makhluk yang maujud ataupun makhluk yang mujarad. 5 jasad maujud atau punca mahabuta iaitu angkasa, angin, cahaya, zat cair dan juga zat padat. Gabungan kelima-lima unsur ni telah menghasilkan Brahmanda iaitu segala planet dan bintang sebagai sebahagian dari isi alam semesta. Setelah alam semesta tercipta, agama Hindu ni percaya yang Tuhan mereka ni mula mencipta isinya seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga manusia. Proses penciptaan manusia adalah dari sari panca mahabuta, iaitu 6 jenis rasa, iaitu rasa manis, rasa pahit, rasa masin, rasa masam, rasa pedas dan juga rasa kelat. Semua unsur ini telah pun bergabung dengan unsur lain iaitu cita, budi, ahangkara, dasendriya, pancatantra dan juga panca mahabuta. Dengan adanya kesemua unsur-unsur ni, maka terhasillah 2 unsur kehidupan iaitu sukla atau nama lainnya benih lelaki dan swanita atau nama lainnya adalah benih perempuan. Maka terciptalah manusia daripada 2 unsur tersebut. Okey, apa pula tujuan penciptaan manusia ni mengikut pandangan agama Hindu? Okey, kepercayaan agama Hindu ni adalah untuk mencapai 4 perkara. Perkara ini adalah 4 tujuan kehidupan manusia iaitu dharma, artha, kama dan juga moksha. Dharma bermaksud kebenaran dan kebajikan yang menuntut penganutnya untuk mencapai kebahagiaan dan juga keselamatan. Artha pula bermaksud benda-benda atau material yang dapat memenuhi dan memuaskan keperluan hidup manusia. Kama pula hawa nafsu, keinginan dan juga kesenangan. Dan yang terakhir sekali moksha. Moksha ni adalah pembebasan atau terlepas dari rantai mati dan kelahiran kembali yang tak berujung. Contohnya, menurut agama Hindu ni, tujuan hidup manusia adalah untuk bebas daripada samsara iaitu kelahiran semula dan juga kematian. Moksha ni adalah tahap yang paling tinggi di mana penganut agama Hindu ni kena capai. Siapakah manusia pertama ciptaan Tuhan dalam ajaran agama Hindu ni? Manusia pertama yang diciptakan adalah Syayambu Manu yang bermaksud makhluk berfikir yang mengembangkan dirinya sendiri. Manu maknanya berfikir. Dari akar kata Manu timbul kata manusia yang bermaksud keturunan Manu. Setelah manusia pertama diciptakan atas kehendak Tuhan, maka Manu tu sendirilah yang berkembang. Dia sendirilah yang berkembangkan manusia ni. Manusia dilahirkan dalam agama Hindu ni bertujuan untuk mencapai moksha iaitu Atman dan Brahman. Dalam agama diorang ni, setelah seseorang manusia tu mati, mereka akan mengalami kelahiran semula secara berulang-ulang untuk mencapai moksha iaitu bersatunya Atman dan Brahman. Kelahiran semula diorang ni diyakini sebahagian daripada proses hukum karma. Seseorang yang masih sangat terikat dengan kehidupan keduniawan ni akan lahir kembali dan akan menjemur ke dunia ini sehinggalah dirinya terbebas dari ikatan karma dan mendapat kebebasan. Hukum karma tu maksudnya pada pandangan agama Hindu ni adalah mereka akan menjelma tidak lagi menjadi seperti manusia, tetapi disebabkan dosa yang banyak dilakukan mengakibatkan kelahiran terburuk menjadi seekor ular ataupun menjadi tumbuh-tumbuhan. Agama Hindu juga percaya bahawa orang baik dan jujur yang mengalami kepahitan dalam hidup adalah kerana dosa yang telah dilakukannya dalam kehidupan yang terdahulu. Selain daripada itu,
Terdapat juga beberapa falsafah dalam agama Hindu ni, antaranya falsafah Vedanta, iaitu manusia ni akan terlepas dari penderitaan apabila insaf sedalam-dalamnya bahawa jiwanya sebahagian daripada Tuhan, dan akhirnya jiwa manusia itu akan mati. Rohnya tidak akan lagi dilahirkan semula, malah bersatu dengan Tuhan mereka. Menurut agama Hindu pula, kelahiran dan penghidupan manusia ni dianggap sebagai malapetaka dan penderitaan bagi mereka. Sebab itulah penganutnya perlu berusaha untuk memperbaiki kehidupannya sebagai manusia di dunia agar tidak dilahirkan semula. Okey, seterusnya kita pergi kepada penciptaan manusia menurut pandangan agama Buddha. Pada pandangan agama Buddha ni, penciptaan manusia berlaku agak unik dan ianya memerlukan proses yang sangat lama. Proses tersebut hendaklah melalui beberapa evolusi. Proses evolusi ini mirip sekali dengan teori evolusi Darwin, tetapi mempunyai beberapa perbezaan. Evolusi yang pertama ialah proses pengerasan bumi, di mana zat cecair ini kepada yang padat. Pada masa itulah manusia mula muncul di bumi. Manusia yang pertama kali muncul di dunia ini menurut agama Buddha sebenarnya bukanlah seorang tetapi banyak. Dan mereka muncul bukanlah kerana kemahuan makhluk tertentu. Proses kejadian manusia ini dihuraikan di dalam Agana Sutta, Sutta Patika dan Digha Nikaya, bahawa bumi ini semuanya terdiri daripada air dan gelap gelita pada mulanya. Pada masa itu, makhluk-makhluk sendiri pun tidak dapat membezakan jantina mereka sama ada mereka ni lelaki ataupun perempuan. Mereka hanya memiliki tubuh yang bercahaya dan hidup melayang-layang sahaja di angkasa, dan mereka ni sebenarnya dikenali hanya sebagai makhluk sahaja. Versi yang kedua pula ialah ada di antara makhluk-makhluk itu memiliki sifat khianat atau sifat yang tamak yang menyebabkan mereka sendiri memakan sari tanah yang muncul daripada air. Selepas itu, mereka diliputi oleh rasa sari tanah itu dan nafsu keinginan mula muncul dalam diri mereka. Pada masa itu jugalah matahari, bulan, bintang dan alam semesta mula terbentuk. Pada evolusi yang ketiga, apabila mereka makan sari tanah tersebut, tubuh mereka menjadi semakin padat dan muncul dalam pelbagai bentuk tubuh. Dalam kalangan mereka, ada yang memiliki tubuh yang cantik dan juga ada yang memiliki tubuh yang buruk. Setelah itu, barulah wujudnya perasaan sombong dan dengki terhadap kejadian masing-masing. Contohnya, yang buruk ni dia akan rasa dengki dengan yang cantik ni. Dan yang cantik ni dia akan rasa bangga diri sebab dia lagi cantik daripada yang buruk tu. Kemudian barulah terciptanya tumbuh-tumbuhan seperti cendawan. Pada evolusi yang keempat, iaitu evolusi yang terakhir, di mana fasa keempat ini adalah proses pembentukan manusia berlaku. Setelah wujudnya tumbuh-tumbuhan tadi, makhluk tersebut mula menikmatinya. Apabila mereka menikmatinya, tubuh mereka akan menjadi lebih padat sehinggalah terhasil perbezaan tubuh antara lelaki dan juga perempuan yang disebut dalam agama Buddha iaitu Purisalinga dan Itilinga. Mereka saling memperhatikan tubuh mereka antara satu sama lain sehingga timbulnya perasaan nafsu, indria, maka berlakunya hubungan kelamin yang disebut sebagai metuna. Okey. Kalau nak difikirkan balik, apa sebenarnya tujuan penciptaan manusia ni menurut agama Buddha? Okey, sebenarnya dalam ajaran Buddha ni, tujuan penciptaan manusia adalah untuk mencapai nirwana. Nirwana ni bermaksud sebagai tindakan pemadam api baik secara perlahan ataupun secara cepat. Tujuan akhir agama Buddha adalah agar segala keinginan dipadamkan dan segala keadaan diubahkan. Ada 3 jenis api yang ingin dipadamkan oleh penganut agama Buddha ni. Contohnya, antara 3 itu adalah api nafsu, api kebencian dan juga api kebodohan. Agama Buddha ni juga mengajar penganutnya tentang kelahiran semula. Penganut Buddha mengatakan bahawa apabila manusia mati, roh dorang akan terpisah daripada jasad dan membentukkan manusia baru. Apabila seseorang manusia itu mencapai tahap nirwana, maka tiadalah kelahiran semula. Begitulah ceritanya tentang penciptaan manusia menurut agama Buddha. Kesimpulannya, terdapat pelbagai sumber, teori dan hujah yang dapat kita pelajari
Tetapi kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil segala apa yang terkandung dalam aspek-aspek tersebut. Hal ini kerana kita tahu bahawa hanya Islam sahaja agama yang benar dan diredai di sisi Allah. Oleh itu, kita perlu tahu bahawa Allah itu bersifat Al-Hakim, Maha Bijaksana, yang tahu apa yang terbaik untuk umatnya, serta yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini yang beraneka rupa dan mempunyai keistimewaan dan keajaiban masing-masing. Hal ini kerana kita tahu tiada yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita sebagai umat Islam seharusnya menjaga tubuh badan kita, iaitu jasmani dan rohani kita, dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, kerana kita tahu bahawa adanya pembalasan daripada Allah jika kita melanggar perintah dan melakukan kemungkaran atau perkara yang tidak disukai oleh Allah. Sekian, terima kasih.